Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sekali lagi, isu fitnah menular. Sudah banyak kali dinasihati supaya periksa fakta dulu sebelum sebar fakta yang tidak betul. Nanti kena saman, habis duit nanti membayar sajalah kan. Baru-baru ini kita tahu beberapa pemimpin daripada Parti PAS, daripada Bersatu, telah pun diarah membayar saman fitnah. Hari ini, sekali lagi, Anwar Ibrahim dan Saifuddin Nasution Ismail difitnah oleh bekas ahli parlimen. Beliau didakwa memfitnah Anwar dan Saifuddin Nasution Ismail. Hari ini, polis sahkan siasat video tersebut. Sebelum kita teruskan, ada sesiapa yang ada penyakit gout, kencing manis, tinggi darah dalam channel ini? Kalau ada, sila tekan bag produk yang ada dalam video ini. Dalam bag itu ada beberapa jenis produk yang boleh membantu menyembuhkan, boleh membantu memberikan kelegaan untuk penyakit gout, kencing manis, dan juga tinggi darah. Anda boleh mendapatkannya dengan harga yang murah. Itu sebabnya saya kongsi dengan Anda semua karena harganya durian runtuh sekarang. Cepat beli sebelum kembali kepada harga yang normal. Menjelang Syawal nanti bolehlah ada payung kan. Sediakan payung sebelum hujan supaya sepanjang Syawal adalah minyak urut kah, ubat-ubat gout kah yang sesuai digunakan untuk melegakan penyakit-penyakit Anda. Terima kasih kerana membeli dan terima kasih menyokong channel ini. Polis sedang menyiasat kemunculan sebuah video dimuat naik oleh seorang bekas ahli parlimen yang dipercayai memfitnah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkaitan kes rasuah melibatkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, siasatan dijalankan selepas polis menerima laporan daripada seorang lelaki memiliki sebuah badan bukan kerajaan NGO di Ibu Pejabat menerima laporan daripada seorang lelaki mewakili sebuah badan bukan kerajaan NGO di Ibu Pejabat Daerah Dangwangi kira-kira 12.06 tengah hari semalam. Kami akan meminta bantuan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengenal pasti pemilik akaun terbabit, kata PDRM. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, katanya ketika dihubungi hari ini. Terdahulu, tular video seorang bekas ahli parlimen yang membuat kenyataan disyaki memfitnah Anwar dan Saifuddin Nasution Ismail berkaitan siasatan kes rasuah melibatkan ahli parlimen Beras yang merupakan bekas Perdana Menteri itu. Wah, ini sudah menjadi buah mulut. Bayangkan saudara, bagaimana tiba-tiba pula ada niat bekas ahli parlimen ini memfitnah Anwar Ibrahim dan Saifuddin Nasution Ismail. Anwar sudah memberikan penegasan bahawa beliau tidak akan campur tangan, kerajaan tidak akan campur tangan dan tiada kena-mengena dengan kerajaan. Biar SPRM dan badan berkuasa yang mengambil alih, mahkamah mengambil alih siasatan, kata Anwar Ibrahim. Biarlah undang-undang yang menentukan siapa salah, siapa betul. Jadi, kenapa ada lagi yang cuba mengaitkan fitnah kepada Anwar Ibrahim? Dan kalau betul itu adalah sekadar fitnah dan itu adalah fitnah, ada netizen kata kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sudah-sudahlah memaafkan orang, kata mereka. Apa kata kalau samanlah 1 bilion kah? Begitulah. Supaya mereka betul-betul serik. Kalau tidak, mereka akan ulang lagi, kata netizen. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan luar biasa yang menggemparkan kita semua. PAS yang zalim, rakus, takutkan kerajaan madani. Ini tindakan mereka. Dipetik daripada Harapan Daily. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa siapa yang ada penyakit kencing manis, gout dan tinggi darah, sila tekan bag produk yang saya sertakan ini, kerana di dalam produk bag produk itu
ada beberapa produk yang boleh membantu menyembuhkan kencing manis, gout, dan tinggi darah. Sudah ramai yang membeli dan mereka kata sangat membantu menyembuhkan, bahkan memberikan keuntungan dalam bentuk uang kerana harganya kini adalah harga yang sangat murah berbanding yang dahulu. Kita teruskan ulasan kali ini. Terima kasih kena menyokong channel ini dengan membeli produk tersebut. Pas yang zalim, rakus takutkan kerajaan Madani. Ini tindakan mereka. Kerajaan Pas Terengganu mempamerkan kelaziman dan kerakusan mereka kepada rakyat kerana takut terhadap kerajaan Madani. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah telah dijadualkan menghadiri majlis santunan kasih Ramadan bersama peserta Felkra. Oleh itu, kemah telah dipasang di dalam perkarangan masjid keluar kawasan tersebut. Walau bagaimanapun, lain pula jadinya. Di saat akhir Jabatan Agama Negeri Terengganu tidak memberikan kebenaran menggunakan kawasan masjid tanpa sebab yang jelas, kata pemegang akaun TikTok AAKJ World. Namun, adat orang kampung tetamu telah dijemput, maka majlis diteruskan juga. AAKJ World menyatakan bahawa tindakan rakus ini mengingatkan mereka pada peristiwa di tahun 1999, iaitu bila mana pelajar tadika kemas dihalau dari sekolah mereka atas alasan menggunakan dewan milik kerajaan negeri. Saudara-saudara sekalian, ini satu berita yang sangat mengejutkan kita semua. Pada pendapat ramai netizen, ini satu perkara yang memang tidak sesuai sama sekali. Kata mereka, kalaupun berlainan di ideologi politik, parti politik, janganlah sampai terlalu kejam sehingga melakukan perkara itu pula, kata mereka. Bagaimana pula kalau mereka yang dikenakan lain nanti jadinya? Hari ini juga kita digemparkan dengan satu pendedahan pemuda PAS yang aktif akaun Facebook selepas kongsi Dakya Grand Plan DAP. Ketua Penerangan Pemuda PAS Pulau Pinang, Ibrahim Ani, dikatakan telah bertindak menyeaktifkan akaun Facebook beliau selepas berkongsikan imej bertajuk Dakya Grand Plan DAP jika ke Putrajaya. Antara perkara yang dinyatakan di dalam perkara yang didedahkan oleh aktivis Najib Bakar ini adalah perkara-perkara yang hampir mustahil, yang mana hanya orang sengit saja yang boleh percaya. Bayangkan antara senarai pelan besar DAP yang disenaraikan kononnya mereka mahu menukar negara ini menjadi negara republik dan Islam tidak lagi sebagai agama rasmi. Ini satu perkara yang amat ketara, tidak masuk akal. Paling senang, Anda harus tahu. Siarkan kepada rakan-rakan, beritahu kepada rakan-rakan. Kalau Malaysia bertukar jadi republik, maknanya raja-raja Melayu tidak akan ada lagi. Maknanya ini perkara yang betul-betul tak masuk akal. Mustahil untuk dilakukan. Kita harus mempertahankan kedaulatan raja-raja Melayu yang ada di Malaysia. Jangan biarkan satu orang pun cuba untuk mengganggu gugat sistem beraja di negara kita ini. Oleh sebab itulah, mustahil untuk negara Malaysia ini menjadi republik. Jangankan nak cakap, jangankan nak jadi, nak fikir pun tak masuk akal langsung. Tapi aku tak tahulah kenapa ada juga yang sengit pemikirannya, boleh pula percaya. Yang kedua pula, penipuan, katanya Islam tidak lagi sebagai agama rasmi. Yang ini lagilah sengit pemikiran yang tak tahulah. Dari mana dorang dapat idea yang menyatakan konon ini adalah pelan besar DAP? Siapa kata? Tiada pernah dinyatakan begitu. Islam adalah negara agama yang diiktiraf, bahkan diterima sebagai agama rasmi di negara ini. Tiada satu orang pun yang mempersoalkannya kerana kita menghormati perlembagaan Malaysia yang telah pun menyatakan perkara tersebut. Jadi, tolong siarkan kepada ramai orang,
khususnya walaun-walaun type W yang mana mereka percaya bulat-bulat penipuan itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.